أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat ini sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat, dan seterusnya dengan berkat syukur itu mudah-mudahan kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan pada malam ini insya-Allah akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-228, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, mata waradatil waridatul ilahiyatu ilaika haddamatil awaida alaika. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Apabila datang, yakni tiba warid, yakni kurnia iman dari Tuhan kepadanya, bukan kepadanya, kepadamu, datang dari Tuhan kepadamu, maka langsung merombak atau melenyapkan segala kebiasaan-kebiasaanmu. Ayat, yakni ayat Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya raja-raja itu jika masuk ke dusun, yakni ke kota, merombak segala keadaan. Apa yang nak disampaikan oleh Syekh Ibn Atha menerusi kalam hikmat yang ke-228 ini? Syekh Ibn Atha nak menjelaskan tentang suatu perkara yang disebut sebagai waridat dan kesannya terhadap hati manusia. Dan dari sini kita mendapat pedoman bagaimana cara nak baiki jiwa kita, nak membersihkan hati kita dan nak meningkatkan dia ke kedudukan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalam hikmat ini akan memberi kekunci-kekunci itu. Baik, kata Syekh Ibn Atha, apabila datangnya waridat, apa arti waridat? Warid ini maksudnya sesuatu yang datang, sesuatu yang marilah. Itu dari segi bahasa kita. Tapi dari segi istilah, dia bermaksud natijah daripada amal-amal yang istiqamah, hasil yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagai natijah daripada amal-amal soleh yang dilakukan secara istiqamah. Itu makna mudah bagi warid. Jadi
daripada warid ini kita dapat faham bahawa dia, oleh kerana dia adalah natijah, dia adalah hasil dari sesuatu amal soleh. Jadi dia mari daripada sesuatu sebagai hasil darinya. Maka sebab itu daripada warid ini dia berkait dengan amalan soleh yang dinamakan wirid. Jadi sekarang ada wirid, ada warid. Jadi wirid ini segala amal-amal soleh yang dilaksanakan secara tekun dan istiqamah, itu dinamakan wirid. Yang kita buat sekali-sekala itu tidak istiqamah, itu tidak dinamakan wirid. Itu amalan soleh lah, tapi tidak dinamakan sebagai wirid. Jadi wirid ni amalan yang diamalkan secara bersungguh-sungguh dan konsisten. Dan wirid ni luas. Ada yang dalam bentuk bacaan, ada yang bentuk amalan dan sebagainya. Kalau dalam bentuk bacaan, zikir, bermacam-macam zikir yang diamalkan secara terus-menerus, secara istiqamah. Atau amalan-amalan yang berupa perbuatan, seperti solat-solat sunat. Yang fardu itu memang tetap dah lah, yang sunat-sunat. Dibiasakan dengan solat duha, contoh. Membiasakan diri dengan solat malam, solat tahajud, solat sunat taubat, dan bermacam-macam jenis solat lagi lah, dibiasakan. Atau dia juga melibatkan amalan-amalan lain seperti bersedekah. Dia membiasakan diri dengan bersedekah 10 sen sehari, 10 sen, menjadi wirid dia dah, amalan dia. Pagi 10 sen, petang 10 sen. Pagi ni 10 sen, tangan 10 sen pula. Hari-hari dia buat gitu. Jadi wirid dia. Jadi wirid ini umum. Pada dasarnya umum. Cuma bila dibahaskan oleh ulama-ulama tasawuf, maka dia menjurus kepada suatu pengertian yang lebih khusus sikit, iaitu amalan-amalan yang diamalkan di bawah bimbingan guru, yang diambil secara ijazah. Itu makna khusus dia. Makna umum, segala amalan-amalan tadi itu, ucapan ke, perbuatan ke, yang kita amalkan istiqamah bersungguh-sungguh, itu wirid. Tapi makna yang khusus sikit lagi ni, dan inilah yang selalu disebut, dibahaskan dalam ilmu tarekat, iaitu wirid-wirid yang diambil secara khusus daripada guru dan diamalkan di bawah bimbingan dia. Itu dinamakan wirid yang lebih khusus. Jadi wirid-wirid ini bila diamalkan, dia merupakan amal soleh. Kita tahu amal soleh ini sekiranya diamalkan dengan ikhlas dan betul caranya, muafakat dengan hukum syarak yang zahir, muafakat dengan hukum tasawuf yang batin, diterima oleh Allah Ta'ala, insya-Allah diberikan ganjaran di akhirat. Dijanjikan Allah, bukan menjadi kewajipan Allah. Pegangan akidah kita Ahlus Sunnah, tidak menjadi kewajipan Allah membalas syurga kepada amal soleh yang kita buat. Itu kita faham. Akidah kita dalam bab ini harus bagi Allah membalasnya tu. Cuma Allah Ta'ala janji, sesiapa yang buat amal soleh yang baik akan dijanjikan dengan balasan di syurga. Tapi tidak menjadi kewajipan bagi Allah melakukannya. Bahkan amal soleh yang kita buat tu, kalau kita nak timbang, kalau kita nak adu dengan ganjaran yang dijanjikan Allah, memang tidak sepadan. Tidak sepadan. Jadi kita kena faham hakikat bahawa balasan syurga di akhirat nanti itu bukan adalah sebagai sesuatu tuntutan daripada amal soleh kita itu. Kena pegang molek. Bukan. Dia adalah sesuatu yang dijanjikan Allah dan tidak sepadan dengan amalan kita. Kena faham. Kalau kita faham itu adalah sesuatu tuntutan di amal kita tu, kita akan buat tuntutan lah. Aku buat gini, apa tak boleh? Apa tak boleh? Aku buat amalan baik kan? Aku buat benda ni, mesti boleh. Jadi kita kena faham dari aspek akidahnya. Ganjaran di syurga nanti ini berdasarkan faham Ahlus Sunnah lah. Mazhab-mazhab lain tidak bincang lah sini. Berdasarkan faham Ahlus Sunnah, bahawa kita kena faham, kita kena yakini bahawa ganjaran di syurga itu janji Allah yang dijanjikan kepada
amal-amal soleh kepada orang soleh yang beramal soleh. Itu bukan suatu kewajipan yang semestinya dibalas atas perbuatan baik kita. Tapi Allah Ta'ala janji tidak akan mungkin. Allah Ta'ala, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Dia sendiri beritahu bahawa Allah Ta'ala ni tidak memungkiri janji. Kalau dia janji itu dia buat macam. Jadi kita dapat ganjaran syurga itu adalah dengan kurnia Allah. Bahasa mudahnya kurnia Allah atas apa yang dijanjikan kepada kita bagi orang yang beramal soleh. Kita faham perkara itu dari sudut akidahnya. Baik, jadi amal-amal soleh yang kita buat ini apabila muafakat, maksudnya betul amalan itu muafakat dengan hukum syarak yang sahih, muafakat dengan hukum tasawuf yang batin dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka antara natijahnya itu balasan syurga di akhirat. Tetapi natijah daripada amal soleh ini bukan saja berkait dengan ganjaran syurga di akhirat, tetapi juga ada hasil-hasilnya di dunia ini juga. Dan dari mana ini? Semua itu pedoman daripada Al-Quran. Hari ini orang nak tanya dalil lalu. Apa-apa hal dari dalil. Dulu, peringkat awal dulu yang ada adalah Al-Quran dan hadis. Tapi ayat Al-Quran ni tahu sajalah. Pada waktu dia turun tu memang menurut sebab dia lah. Hadis-hadis Nabi pun, Nabi menyebut hadis tu menurut keadaan wakil. Kalau Al-Quran tu diturunkan ada sebab dia, dinamakan asbab nuzul atau sababun nuzul, sebab Al-Quran tu diturunkan. Nabi pula bila dia berbicara menurut realiti semasa, dalam keadaan apa, dicakap tu menurut keperluan masa tu. Maka tentang hadis ni orang panggil asbabul wurud. Sebab hadis tu Nabi ucapkan. Nabi sebut tu kepada siapa, di mana dan kadang mana ada keadaan. Maksudnya Nabi tak cakap mombo, tak tahu tepat dah. Maksudnya cakapan Nabi tu dalam menyelesaikan masalah yang pada waktu Nabi sedang berbicara dengan orang ni dalam masalah ni. Kemudian Al-Quran dan hadis ini dikumpulkan. Pekat awal Al-Quran saja yang ditulis. Kemudian berlaku penulisan hadis juga dikumpulkan dan disusun. Maka timbullah Quran dan hadis untuk memudahkan. Pekat awal diterik ke belakang sikit. Kemudian bila Quran dan hadis ini dikumpulkan oleh alim ulama, maka susunan dia tu susunan-susunan yang disusun tu tidak mudah lagi. Maka ulama tulis kitab pula untuk memperincikan perkara-perkara tertentu tentang solat, dikumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis untuk membahaskannya supaya kita belajar faham selalu. Kalau kita nak korek, nak cari Quran hadis, nak cari ayat tentang solat, hadis tentang solat, maka masa panjang. Tu pun kalau kita reti sikit-sikit. Kadang reti tak tahu sampai mati barangkali tak reti semayang. Maka ulama kumpulkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dalam bab tertentu supaya tahu kaifiat solatnya begini, persyaratannya begini, rukunnya begini. Kita baca sekejap boleh tahu dah. Demikianlah bab-bab lain. Kemudian ulama tulis kitab itu pula awalnya kita tahu sebahagian mereka ni pekat awal tulis kitab dalam bahasa Arab, diterjemuh lagi ke dalam bahasa lain. Sebahagian mereka tulis kitab dalam bahasa Parsi, ada bahasa Urdu, diterjemah, berkembang lagi, demikianlah seterusnya. Jadi nak kabarnya kitab-kitab ulama setengahnya tu agak panjang. Kenapa? Kerana dia membahaskan perkara itu berserta dalil-dalil. Tapi bagi orang ramai ni payah nak mengaji, lambat mengaji begitu. Perkara ni begini, dalilnya begini. Akhir-kali hanya begitu je bagi orang awam. Maka ulama tulis kitab dalam bentuk yang lebih mudah. Hanya menyebut perkara itu saja tanpa menyebut dalil lagi dah. Sebab sebut dalil jadi panjang. Sehingga kita perlukan masa yang panjang untuk faham satu perkara itu. Maka ulama untuk memudahkan masyarakat di tempat tertentu tu, mereka tulis kitab pula tanpa ada dalil lagi. Tapi bila keadaan ni berpanjangan, timbul satu ragam pula kita baca kalam kitab-kitab ulama ni yang tidak disertakan dengan dalil ni, kita banyak soal pula. Mana ni betul ke tak ni?
Bagi kita pula penyakit-penyakit hari ni. Dia kata apalah, itu sistem hidup manusia begitu dah. Maka terpaksa kena terik semula dalil-dalil ni. Buat terbit semula. Kena rujung balik kitab-kitab awal yang ditulis, yang ada dalil-dalil tu. Jadi sekarang bila saya kata bahawa amal-amal soleh yang dibuat oleh manusia ini, pertama sekali insya-Allah ada ganjaran kebaikan di akhirat nanti. Yang kedua, ada natijah-natijahnya di dunia ini. Kalau ganjarannya di akhirat nanti itu kita sedia maklum. Orang tahu belaka. Kita mengaji, kita belajar sejak dari dulu lagi, kita diberitahu seperti itu oleh alim ulama kita. Dan sudah sedia maklum. Tapi natijah daripada amalan tu terhadap diri kita hak ni tidak dibahaskan oleh ramai orang. Hanya berlego dalam lingkungan orang yang mengaji ilmu tasawuf, banyak sebut benda ni. Mengaji kitab-kitab lain dalam disiplin ilmu usuluddin dan sebagainya tak apa sebut ni. Jadi ulama tasawuf banyak menyebut. Lalu mana dalilnya? Maka antara dalilnya adalah ayat yang selalu kita dengar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu antara dalil. Antaranya. Dan orang-orang yang bermujahadah, yakni bersungguh-sungguh istiqamah dalam mengamalkan jalan-jalan kami, dalam menghayati agama kami ini, dalam menghidupkan agama kami, mempraktiskannya, menghayatinya itu dengan bersungguh-sungguh, dengan istiqamah, maka natijahnya lanahdiyannahum, kami akan menghidayatkan, kami akan mengurniakan kepada mereka ini subulana, jalan-jalan yang menurut faham ulama tasawuf, hidayah-hidayah yang akan membuka pintu-pintu hatinya, yang akan membuang hijab-hijab hatinya sehingga semakin dekat dengan Allah, semakin faham tentang Allah, semakin mulia kedudukannya di sisi Allah. Itu menurut tafsiran ulama tasawuf, huraian mereka itu. Jadi amalan-amalan ini ada natijah dan kesannya di dunia ini. Maka natijah itulah yang dinamakan oleh ulama tasawuf sebagai waridat. Amalan-amalan yang diamalkan secara istiqamah, secara bersungguh-sungguh itu dinamakan wirid. Natijahnya waridat di dunia ini. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta' ni nak cerita tentang apa kesan dia, apa faedahnya, apa fungsi warid ini kepada diri manusia. Itu Syekh Ibn Atta' nak beritahu. Jadi kita, kalau kita tahu fadilah akar kayu, dapatlah kita guna pada tangi-tangi perlu. Kita tahu Tukar Ali pun dia kasihan dia. Akar, tak kira lah akar ni pun itulah, ni lidah buaya lah, itulah, kita tahu khasiat dia. Jadi bila kita tahu khasiat, kita boleh gunalah. Maka demikian juga ulama tasawuf ni beritahu tentang fungsi satu perkara ni. Sekiranya kita rasa kita perlu, maka bolehlah kita guna sebagai pedoman. Baik. Jadi kata Syekh Ibn Atta', apabila warid-warid kurnia Allah Ta'ala ini, apabila datangnya, yakni tiba warid, yakni kurniaan iman dari Tuhan kepadamu, dan bila seseorang tu mendapat kurnia waridat daripada Allah. Baik, apa fungsi dia? Maka langsung merombak atau melenyapkan segala kebiasaan-kebiasaan, yakni dia akan merubahkan dalaman jiwamu itu. Dia akan menukar warna, corak, ehwal keadaan dirimu itu. Diri manusia ni kita tahulah hak waliknya itu dipengaruhi oleh sifat-sifat buruk. Itu naluri asal manusia, bukan asal hak asli. Hak asli bersih, pada asal sungguhnya murni, berdasarkan firman Allah. Ketika ruh ditanya oleh Allah di alam arwah, alastu bi rabbikum, tidakkah aku Tuhan kamu? Jadi pertanyaan ini ditujukan kepada ruh manusia sebelum adanya jasad ni. Ini memberi faham bahawa roh mendahului jasad dari segi kejadian. Kemudian roh ni pula sekelompok roh-roh. Jadi setakat tu
Ayat lain mungkin menceritakan hal lain lagi. Tapi ayat ni pertama sekali mengkhabarkan kepada kita roh mendahului jasad. Satu. Yang kedua, roh ni banyak. Kerana pertanyaan dalam bahasa itu, khitabnya itu, kalau orang mengaji bahasa Arab, domain itu domain jamak. Alastu bi rabbikum. Kum itu adalah ganti nama untuk ramai. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Maksud kelompok roh banyak sudah sedia ada diciptakan Allah. Itu maklumat yang kita dapat faham, ambil ilmu daripada situ. Baik, kemudian jawapan roh, qalu bala syahidna. Mereka, yakni roh tu, bukan satu, roh-roh ni. Mereka ni menjawab, bahkan kami menyaksikan ketuhananmu, ya Allah. Ungkapan ni, syahidna ini, dalam tafsiran sufinya, tafsir ahli tasawuf ni, iaitu roh pada waktu itu sudah pun memiliki makrifat tahap paling tinggi, paling sempurna, yang dinamakan musyahadah. Musyahadah ni pun banyak tahap, tapi yang paling tinggi roh sudah mencapainya. Kami menyaksikannya. Istilah musyahadah ni menggambarkan tahap keyakinan yang paling tinggi. Kalau kita nak buat bandingan macam ni lah, perkhabaran yang sampai kepada kita daripada mulut orang yang kita percaya, tapi tidak seyakin apa yang kita tengok depan mata sendiri. Bila kita tengok depan mata sendiri, orang dia nak tipu, tanyalah ke mana-mana pun, mesti boleh jawab. Tapi maklumat orang khabar kita tu terhad. Bila orang lekok cerita sikit, dah tahu. Sebab perkhabaran tu terhad. Tapi kalau tengok ni depan mata ni, tanyalah lupa, lekonglah ke mana-mana pun, mesti tahu siapa dia, orang mana, begitu begini, jalan, dia tahu sebab dia tengok. Tapi kalau orang cerita ni, sebahagian je cerita ni. Tanya hak pelik-pelik sikit, gelak gambar lalu. Jadi dari segi maklumat terhad, dari segi keyakinan kurang hak dengar ni. Tapi yakin-yakinlah sebab orang khabar kita tu kita percaya. Tetapi keyakinan yang kita dapat daripada tengok sendiri dan pendetailan kehalusannya itu lebih pada waktu kita tengok sendiri berbanding daripada perkhabaran orang. Itu analogi mudah, analisa kiasan mudah nak menggambarkan. Cuma di sini dalam balik pada ayat tadi ni, qalu bala syahidna ni, mereka kata, roh kata, kami menyaksikan kebenaranmu ya Allah. Jadi roh ni secara aslinya sudah memiliki makrifat tu. Tapi dia tercemur selepas daripada tu. Bila diciptakan jasad, lalu ditiupkan roh kepadanya, dihubungkan roh dengannya, lalu faktor-faktor persekitaran, faktor-faktor gangguan daripada nafsu, daripada syaitan, roh tu jadi kotor, tercemur. Itu yang menjadi faham ahli tasawuf. Menjadi kotor sehingga ada yang kufur, ada yang munafik, ada yang lemah iman dan sebagainya, ada jadi mulhid dan macam-macam lah. Maka roh ini itu tahap asalnya bersih. Tetapi bila berada di dunia ini dengan pengaruh-pengaruh yang berkenaan tadi itu, dia jadi terhijak, jadi kotor. Jadi terhijak, jadi kotor. Jadi jiwa manusia ni banyak kekotoran dia. Maka timbullah penyakit macam-macam. Timbul dalam diri manusia ni sifat-sifat kebinatangan. Sifat-sifat kebinatangan ni pun banyak jenis. Ada yang disebut oleh ulama sebagai sifat-sifat bahimiyah, binatang ternak. Macam kubal lembu lah. Kecenderungan hatinya tak ada lain, makan, minum, tidur, bining. Itu dia kerja dia. Maksudnya kecenderungannya hak tu je. Dalam hidup dia hak tu utama dia. Falsafah hidupnya hak tu je. Kemudian dalam diri manusia ini, itu sifat mazmum. Ada sifat kebinatangan yang dinamakan sabu'iyah. Sabu'iyah ini binatang buahan. Hak jenis wahi gacah dengan balah dengan orang, wahi bertekar dengan orang, nak duduk atas sekali, nak penyek orang. Pesen itu, pesen sabu'iyah. Pesen binatang buah. Ada juga dalam diri manusia. Ada juga sifat-sifat yang disebut syaitaniyah. Hak jenis wahi helah banyak ni. Wahi berhelah, wahi tanduk ni, wahi menanduk ni. Wahi sangat menanduk. Menanduklah itu, berhelah situlah.
panggil licik lah, licik. Itu perangai-perangai syaitan ni ya. Ada perangai-perangai daripada nafsaniyah, nafsu, keinginan yang buruk, kemauan yang buruk. Ini sifat-sifat hal-hal kebiasaan yang bercorak dalam diri manusia. Lalu bagaimana nak dibersihkan? Ini pedoman dia. Maka kata Syekh Ibn Atta, bila waridat ni datang, dia akan menghaki semua itu. Dia akan menghancurkan semua itu. Sebab tu kalau seseorang itu beramal, terutamanya amalan-amalan khusus yang dia belajar daripada guru-gurunya secara khususiah yang diambil daripada, terutama daripada silsilah guru-gurunya tu yang bersambung sanad keberkatannya tu, tu lagi insya-Allah jadi lebih baiklah. Dibimbing, dipandu ni kalau diamal dengan jujur, diamal dengan ikhlas, dengan jujur, dengan kemahuan, dengan panduan yang baik, persyaratan-persyaratan dia mengaji dengan baik, insya-Allah dia akan mengalami pengalaman. Maka wirid yang diamalkan itu mendatangkan waridat yang akan menghaki. Ada orang cepat, ada orang lambat, ada orang berlaku mendadak, ada orang sekaligus hilang, ada orang satu demi satu hilang sifat-sifat buruk tu. Bergantung qada masing-masing lah. Tapi nak beritahu itulah manhajnya. Itulah caranya menurut kaedah tasawuf, cara nak buang akhlak-akhlak buruk dari dalam hati. Itu kalau nak ikut kaedah tasawuf. Kalau masing-masing kata ada kaedah lain nak baiki akhlak yang buruk, silakanlah. Kalau ada orang kata cara nak baiki ni mengaji ilmu, mengajilah, tak apalah. Mudah-mudahan betul lah, mudah-mudahan baiklah. Tapi ulama tasawuf kata dalam kes ini pengetahuan semata-mata tidak memadai. Itu menurut ulama tasawuf. Kalau kita rasa memadai, lah. Khatamlah kitab semua, tak ada masalah apa. Kalau ada orang kata benda ni boleh berlaku dengan cara-cara yang lain, duduk yoga ke apa ke, Allah lah kalau rasa sekiranya masing-masing rasa begitu. Kalau ada orang pula sangka benda ni boleh berlaku dengan cara minuman, makanan apa-apa, minumlah makanlah benda-benda, boleh jadi sembuh benda-benda ni, tak apalah. Tapi nak apa pedoman tasawufnya, iaitu kunci besarnya waridat. Dari mana waridat ini mari? Daripada wirid. Maka kata Syekh Ibn Atta, dia akan menghancurkan adat kebiasaan kita, sifat-sifat buruk, keinginan-keinginan untuk buat jahat. Dengan kita berwirid, apabila datangnya waridat, Allah sedar, jahat aku ya Allah, banyak sungguh, kena aku ni perangai, aku ni buruk, nampak. Lalu timbul keinginan, aku ni nak mati dah. Omong pendek, omong banding omong capung ngeboneh dah ni. Mari mikir macam-macam. Itu waridat. Jadi keinginan-keinginan tu mula datang waridat ni, disedorkan dulu, sedorkan hati, panggil intibah. Lepas tu nampak kecelahan-kecelahan diri, keaiban-keaiban diri, rasa huduh diri, rasa jahat diri. Itu dinamakan lawam. Bila nampak gitu dia panggil lawam. Banyak cela diri. Apa aku begini? Dia akan baiki, dia meningkat lagi. Tapi bila diteruskan, waridat tu datang semua. Dia akan membuka, mengikih, membuang. Itu masuk haddamatil awaid. Dia akan menghancurkan adat kebiasaan buruk yang bersarang dalam diri manusia. Itulah proses penyucian jiwa yang dalam Al-Quran dinamakan tazkiyatun nafsi. Yang disebut dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadang-kadang jiwa kita dipenuhi dengan sifat-sifat hubud dunia, kegilaan, suka sanjungan, suka pujian, suka itu ini. Tapi bila waridat tu mari menembus ke dalam hati, sedar semuanya itu mainan belaka. Sementara belaka tak ada pada sekaping beban ada. Mari mikir, sedar. Kadang-kadang timbul dalam diri kita ni sifat suka bermusuh, membenci orang, membenci, memusuhi dan sebagainya. Timbul kadang-kadang. Waridat ni mari menembus sampai ke hati, mengikir perasaan tu, sedar diri kita ni bahawa itu adalah akhlak-akhlak yang buruk, sifat-sifat pengaruh-pengaruh nafsu dan setan. Mari kesedaran, dilarang, dan ini mencelakakan kita. Mari, semua itu adalah pengaruh waridat menurut faham, menurut kaedah ulama tasawuf. Kadang-kadang dia mari dalam hati dia, mari timbul
Aku semayang lama tapi khusyuk tak ada. Bahkan kau berat rasa khusyuk. Mari timbul sedaran dulu. Tapi dia terus lagi mengamalkannya. Amal-amalan soleh itu istiqamah. Kemudian timbul sikit. Mari kau mudah ingat. Mula-mula mudah dulu, mudah ingat. Kalau dulu anjuk tu, sekarang mudah sikit ingat. Itu sudah baik, sudah ada peningkatan. Sebelum ni dah ingat benda. Tahu tak tahu salah. Tahu tak tahu salah. Sekarang mula ada ingat, capur dia kadang-kadang 50-50, kadang 70-30, dia mari. Tapi sudah ada peningkatan. Daripada dah ingat langsung mula ingat. Kemudian bila kuat, semakin kuat ingat, mula mari perasaan pula, mula hadir hati, terasa menghadap diri kepada Allah. Terasa merokok, tunduk, patuh, terima segalanya. Apa ketentuanmu ya Allah, faham rahsia rokok. Kemudian sujudnya mula terasa, bersujud itu dihadapkan ke mana? Depan nampak ke dinding lah. Kita menghadap ni, datang ke dinding lah kita menghadap, sujud atas-atas lah. Tapi apa isi dia? Mula disedari, dirasakan. Ini waridat. Waridat. Demikianlah hal-hal lain lagi. Ini kaedah tasawuf. Jadi merombak segala kebiasaan-kebiasaan, ada kebiasaan yang buruk-buruk tu akan terhakis. Cara penghakisan ni macam saya kata tadi lah. Ada orang lambat makan masa panjang, tak apalah. Macam duri yang lambat, tanam tapi dan ia buah kaya. Ada orang yang cepat macam sayur, dalam 2-3 bulan boleh jual dah. Macam-macam cara. Allah Ta'ala jadikan waridat ni mari macam-macam. Ada cepat, ada lambat, ada orang mendadak. Tiba-tiba saja terbuang banyak sifat-sifat buruk. Kita nampak kesan pada dia berubah mendadak. Ada orang tak nampak mendadak, nampak sikit-sikit kebaikan apa. Dia sendiri mungkin tak perasan, tapi orang tengok tertik sikit dia ni, comel sikit ni, nampak mulut tapis sikit dia ni. Batok pun nampak lain dah sikit ni. Itu. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala lakukan ini pada seseorang, dia menjadikan orang itu sendiri tak perasan, lebih baik. Jangan kita perasan, kadang-kadang kita perasan tu jadi rosak pun ada. Kita rasa kita mula rasa kita lebih baik, rosak juga kadang-kadang. Biar benda tu berlaku. Jadi waridat ni datang seperti itu. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang mendadak. Kadang-kadang baru setika dia mengistiqamahkan amal, sudah terasa perasaan-perasaan kekhusyukan yang dia tak pernah rasa sebelum ni, sampai menangis-nangis. Kadang-kadang ada juga macam tu. Ada orang mungkin lambat tak rasa benda, tapi semakin ingat, semakin hadir. Lama tu baru rasa kita ada juga. Tak apalah, qada masing-masing. Yang penting kita berusaha untuk bertukar menjadi lebih baik dan kita ikut jalan yang lurus. Itu yang lebih penting. Atas niat kita tu mudah-mudahan sekalipun kita tidak mencapai kemuncaknya, atas niat kita yang baik itu mudah-mudahan dinilai oleh Allah. Mudah-mudahan. Baik, kemudian ada ayat Syekh Ibn Atta ini dalam nak beritahu perkara ini, maka dia mendatangkan satu ayat Al-Quran yang ditafsir secara isyari. Ini saya nak sebut sikit tafsir isyari. Iaitu ayat Al-Quran, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Raja-raja ni bila dia masuk ke satu kota tu, dia akan meroboh dia, meruntuhkannya, diserang berhabis, rapat bumi. Ayat ini berkait dengan bicara kisah Nabi Allah Sulaiman dengan puteri Balqis ni. Ayat ni berkait dengan benda tu. Tetapi telah difahami secara isyarat. Ini antara isu timbul hari ni juga kadang-kadang. Jadi kita saya nak jelaskan sikit untuk makluman kita sekadar-kadarnya umum. Mudah-mudahan masing-masing menurut kadar lah. Yang dia rasa mungkin dia perlulah. Yang rasa tidak perlu, tak apalah, dengarlah je dulu.
supaya paling tidak kita dengar dan tidak mudah dipengaruh oleh orang tertentu dalam persoalan berkait dengan isu ni. Hari ni media sosial hari ni siapa kesegenap cerak, dan lubang tu telah digunakan secara baik dan sebaliknya. Maka antara masalah yang timbul hari ini, kekeliruan berkaitan dengan agama banyak digunakan saluran tu juga hari ini, sehingga orang awam jadi pening. Maka kena ada tapisan-tapisan. Maka antara isu ni saya nak sebut ni, mungkin pada setengah orang tahu ini satu isu, setengah orang mungkin tak tahu, tidak apalah, paling tidak adalah asas pengetahuan. Baik, berkait dengan tafsiran ni, sedia maklum bahawa dalam disiplin ilmu Islam ni dia ada 3 jenis tafsiran yang sudah diterima, sekalipun ada khilaf. Tak apalah khilaf. Dalam dunia akademik ni jarang benda ni hak sepakatnya. Ada je masalah khilaf dengan masalah yang tidak khilaf. Ada tidak khilaf tu, ada khilaf tu, banyak benda ada. Jadi mereka ni setuju bahawa tafsir ni ada 3. Ada bagi yang setujulah, yang tidak setuju, ada yang tak terima sebahagian. Tak apalah, itu memang kebiasaan dah gitu. Dan dunia akademik, dunia keilmuan, ada tafsir bil ma'sur nama dia, yang ini menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sedia ada, menggunakan riwayat-riwayat. Ada tafsir yang dinamakan tafsir bil ma'qul, tafsir menggunakan hujah-hujah akal, kias dan seumpamanya, hujah-hujah akliyah. Yang hujah-hujah akliyah itu juga prinsip-prinsip dia dirojok pada Al-Quran dan hadis juga. Tak lagi jauh, dekat situ je. Dan ada sejenis lagi yang dinamakan tafsir bil isyarah, tafsir secara isyarat. Jadi hak dua tu suhulah, tafsir bil ma'sur, tafsir bil ma'qul, bil ra'yi ataupun bil ra'yi. Tafsir menggunakan riwayat-riwayat Al-Quran, dalil-dalil ayat Al-Quran yang lain ataupun hadis-hadis yang diriwayatkan dan sebagainya. Kalau kita nak tengok tafsir yang bil ma'sur ni, hak banyaknya dan tafsir Ibn Katsir lah. Tapi tidak semuanya juga. Kadang tafsir tu bercampur-campur. Tapi tafsir Ibn Katsir ni banyak tafsiran yang dibuat itu merujuk pada ayat-ayat lain dan hadis-hadis yang diriwayatkan. Kalau kita nak tengok tafsir bil ra'yi ni, bil ma'qul ni, antaranya tafsir Fakhruddin Ar-Razi, antara banyak menggunakan hujah-hujah akal, bukan hujah-hujah kosong, bukan khayal. Yang ini hujah-hujah ilmu yang berasaskan kepada kaedah-kaedah akliyah yang dasar-dasar dan prinsipnya juga diambil di Al-Quran dan hadis. Itu kena faham situ. Ini suhulah banyak. Dan ada selagi yang panggil tafsir bil ma'sur. Ini tafsir sufi. Saya sebut ni sebab ada kaitan dengan ini. Tafsir bil isyarah, tafsir isyarat. Sebenarnya ahli tasawuf sendiri tidak menamakan itu tafsir, tapi pengkaji-pengkaji tafsir meletakkan dia sebagai sejenis tafsir. Ahli tasawuf sendiri, dia sebahagian mereka itu menamakannya sebagai istinbat. Kalau dalam kitab Al-Luma, antara rujukan tasawuf yang penting yang ditulis oleh Sirajuddin At-Tusi, itu antara tokoh penulis tasawuf yang awal dulu sebelum Al-Ghazali lagi. Sirajuddin At-Tusi ni dia menamakan perkara-perkara seperti ini sebagai al-mustanbatat as-sahihah, sesuatu yang diistinbatkan secara sahih, yang diambil pedomannya. Tidak nama tafsir, dipanggil mustanbatat ataupun istinbat lah bahasa kita. Tak apalah nama apa-apa pun ada yang nama itu masalah ulama, kita tak perlu detail situ. Nak kabarnya ada pesen. Baik, kalau tafsir ni perbezaan yang ketara saya nak sebut ni, kerana ada benda selain lagi saya nak kabar. Yang benda ni dikelirukan hari ni banyak, iaitu beza antara tafsir bil isyarah, tafsir dengan ma'sur, bil ma'qul dengan isyarah ni beza ketara dia. Tafsir ni asas dia adalah untuk memahami ayat tu.
merujuk kepada mufradat ni, kalimah-kalimah tu, susunan-susunan dan makna yang ditunjukkan, menjelaskan ayat tu sendiri, makna yang nak disampaikan pada ayat. Lalu makna itulah dihuraikan lagi dengan ayat-ayat lain atau dengan hadis-hadis lain. Tapi dia asas dia untuk memahami ayat tu nak khabar benda. Itu asas tafsir. Jadi tumpuan dia lah kepada kalimah-kalimah yang digunakan dan susunan ayat dan makna yang ditunjukkan. Itu tafsir. Sama ada bil maksur ataupun bil ma'qul, bil ra'yi ni. Adapun isyarat, dia tak terikat apa yang diambil daripada ayat tu bukan yang ditunjukkan secara direct oleh ayat tu, tapi yang dipedomankan oleh ayat tu. Maksudnya kalimah-kalimah dan ayat tu tak khabar gitu, tapi ayat tu memberi isyarat, memberi pedoman kepada benda tu. Baik, saya nak beri contoh mudah. Ghalibnya, sekalipun masih ada ikhtilaf ulama, ayat terakhir yang diturunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Jadi ulama menyatakan ini antara ayat yang terakhir, mungkin ada khilaf, tapi ini antara yang disebut, yang kita biasa dengar dah, antara ayat akhir yang diturunkan lah. Baik, apa sikap sahabat bila dengar ayat ni? Berdasarkan tafsiran ayat ni, sahabat suka hati. Sebab apa? Ayat ni beritahu agama ni sudah sempurna dah, cukup lekat dah. Kalau kita kok raya dah, boleh raya. Sempurna, puasa ni selesai dah, raya dah kita ni. Jadi sebab itu bila ayat ni diturunkan, sahabat-sahabat ni suka hati. Perjalanan yang ditempuh panjang bersama dengan Nabi ni 23 tahun ni, selesai dah sini. Dari segi kesempurnaan yang diturunkan tu, habis dah. Berakhir dengan hati, dah sampai kepada maksimal dia dah. Cukup lengkap dah, suka hati mereka. Tapi rupa-rupanya ada beberapa di kalangan sahabat yang memahami sesuatu yang tidak dipahami oleh sahabat-sahabat ni. Dia tidak ditunjukkan oleh ayat, tapi dibayangkan oleh ayat. Ayat ni menunjukkan kepada satu subjek yang apa benda? Agama ni sempurna dah. Dan sahabat suka hati. Tapi rupa-rupanya ayat ni menjadi pembayang kepada benda yang lain. Itu bagi isyarat. Jadi yang dapat faham isyarat ni, orang yang dibukakan Allah mata hati dapat takak isyarat ni. Jadi bila turun ayat ni, sekalipun sebahagian sahabat tu suka hati ni, ada beberapa yang menangis. Dan sebab apa jadi terbalik gitu tu? Orang ramai suka hati, ada seorang dua menangis. Kerana orang ni dapat faham isyarat di ayat ni. Isyaratnya apa benda? Ayat ni mengisyaratkan kepada kita, Nabi tu nak diterik balik lah. Yakni kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai. Menangis dia. Orang lain tak nampak. Itu isyarat. Dia bukan menjelaskan maksud ayat tu. Itu konsep isyarat. Tapi isyarat ayat tu menjadi bayangan, memberi bayangan, memberi pedoman kepada suatu makna. Dan makna tu, subjek tu lain dari subjek yang ditunjukkan oleh struktur ayat tu. Itu isyarat. Dan perkara ini diterima dalam tasawuf, diterima di kalangan alim ulama. Cuma ada lagi yang saya nak kata. Apa yang disebut sebagai at-tafsir al-batini. Antara isyari dengan batini ada beberapa persamaan, tapi ada persamaan, ada perbezaan. Tapi pada setengah orang disamakan. Lalu akibatnya apa? Akibatnya tasawuf menerima tafsir isyari, dan ada yang menggunakan kaedah isyari ini bila dikaitkan batini yang sudah disesatkan, akhir sekali tasawuf pun dicampur dalam lubang yang sama. Ini penyakit dia timbul. Disamakan. Baik, apa beza antara tafsir isyari dengan tafsir batini ni? Batini ni,
tafsir yang digunakan pakai oleh kelompok-kelompok Batiniyah yang kalau dulu dipelopori oleh kelompok-kelompok dalam Syiah, dipanggil Syiah Batiniyah, Ismailiyah Batiniyah. Itu sejarah awal dia. Sudah ada zaman Al-Ghazali. Al-Ghazali tulis kitab Al-Mustazharu fi Fadaih Al-Batiniyah, dan beberapa alim ulama lain tulis tentang masalah-masalah timbul ni. Kita sendiri tahu Al-Ghazali ahli sufi, dan dia tulis tentang masalah kerosakan, kebinasaan ataupun kesesatan batiniyah ni. Berarti tasawuf dengan batiniyah ni lain, tapi orang kita ni sama. Kau dia katalah Al-Ghazali tulis kitab tu nak tuju ke Ibn Arabi, padahal Ibn Arabi tak ada lagi masa tu. Orang tak ada lagi masa tu. Imam Ghazali mati tahun 505. Ibn Arabi ni ujung tahun tu, bukan ujung tahun tulis tu, ujung 500 tu, dekat 600 tahun tu baru timbul Imam Ghazali. Lebih kurang sekitar 100 tahun lepas tu, puluhan tahun baru timbul Syekh Ibn Arabi ni. Jadi kalau kata Ibn Ghazali tulis nak tujuan Arabi tu, waktu tak ada kering geletong lah, tak ada kering orang panggil. Bukan dia begitu. Kecuali Imam Ghazali tulis berdasarkan kasyah dia akan datang tu, Allahu a'lam lah. Tapi kita hukum zahir ni sudahlah. Baiklah. Apa beza antara dua? Tafsir Isyari dengan tafsir Batini ni. Dua-dua ini mengisbatkan ada makna zahir, ada makna batin. Itu sama. Dalam Isyari pun macam tu, Batini pun ada macam tu. Ada makna zahir, ada makna batin. Makna zahir, makna yang ditunjukkan oleh teks ayat tu lah. Makna batin, isyarat-isyarat tadi tu. Kalau ayat al-yawma akmaltu lakum tadi tu, zahir ayat tu menunjukkan kepada kesempurnaan agama, selesai. Makna batin dia mengandungi isyarat menunjukkan kepada sudah sampai masa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kau kita ambil contoh ni lah. Nanti contoh ayat Syekh Ibn Atta sebut lah ayat. Tapi kita nak ulah ni dulu. Jadi dua-dua ni sama dari aspek tu. Ada makna zahir, ada makna batin. Tentang diterimanya konsep ada makna zahir, ada makna batin ni sebenarnya ada dalil-dalil yang saya tak nak sebut malam ni lah. Ada dalil-dalil bahawa Al-Quran itu ada zahirun, ada batin. Ada bahagian zahir dia, ada bahagian batin dia. Baik, sama dia sikit. Beza dia kat mana? Kalau ikut sufi, makna zahir dengan makna batin tidak berlawan, tidak bercanggah. Satu. Yang kedua, makna zahir terpakai, makna batin diterima. Tak berlawan zahir batin satu hal dah. Dua-dua tu diterima, terpakai. Batini sikit, seminit dua lagi. Batini, makna zahir dengan makna batin ni berlawan. Kalau zahir kata mu semayang, batin kata mu jangan semayang. Berlawan, bertentang. Kemudian hak zahir tak terpakai, hak batin tu hak dipakai, diterima pakai. Itu beza dia. Zahir batin dah lah berlawan. Hak zahir ni tak pakai. Kalau zahir suruh semayang, batin tak payah semayang lah. Zahir ni tak pakai. Batin ni hak berlawan ni, ni hak pakai ni. Itu batin ni. Itu prinsip perbezaan dia. Jadi kalau kita samakan, ada orang samakan antara isyari dengan batini atas semata-mata menerima konsep ada makna zahir, ada makna batin, itu aspek persamaan je. Perbezaan tu jauh kena tu. Bola pipong dengan bola golf dekat-dekat je. Segi dengan telur penyu. Segi jual telur penyu, bola pipong tu tok dalam baku telur penyu. Jual ke orang. Esok kena katok lalu. Orang nampak lebih kurang dia. Jadi sama nampak lebih kurang ni jangan samakan dia. Kalau letak koncong lain-lain, ada bahagian beza dia. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, kita bertistakan dulu dan insya-Allah kita akan bersambung huraian ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.